bila dia nak turun tangga tu, dia tak jumpa tangga. Alamak. Kisah misteri boleh berlaku di mana saja. Ada yang disebabkan sifat dengki dan ada yang disebabkan punya sejarah tersendiri. Dan ada yang menjadi misteri sehingga kini. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Santai Chill Channel guys. So sebelum tu apa yang kena buat, jangan lupa like, share dan subscribe, tanda sokongan kepada kami. Dan yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright guys, macam sebelum ni kita dah banyak cerita macam-macam negeri lah kan. Kali ni negeri mana nak tahu? Kita dengarkan kemudian. Okey, sebelum tu peringatan, jangan taksub, ini adalah hanya perkongsian. Yang mana kalau ada bertentangan idea atau kecanggahan tu, mungkin itu adalah kita anggaplah point of view daripada pencerita, dan kami sebagai orang yang mendengar hanya dengar saja, sebab yang ni adalah point of view masing-masing guys. So kalau korang ada berkenaan idea tentang cerita ni, boleh drop komen kat bawah. Mungkin kita ada perkongsian bersama kan. Yang mana nak komen tu biarlah cantik sikit bahasa adab kan. Kadang-kadang ni kita tak tahu kita cakap ni akan sakitkan hati sesetengah pihak. Okey, kita tak nak tunggu lama. Kali ni kita bersama siapa? Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia balas bagi salam. Okey. Nervous tu. Boleh tak kenalkan diri sikit? Nama, tinggal kat mana? Alright. Nama saya, nama pendek saya orang panggil Hakim. Hakim. Saya stay dekat Alur Gajah. Alur Gajah guys, Melaka. Dah dekat sangat dah dengan Masjid Tanah tu. Tapi kalau tak ada PKP tu, kita dah jemput lah datang studio. Tapi disebabkan pandemik ni, kita kena akur lah. So kita jaga kita punya SOP semua, kita buat melalui talian sahaja. Okey Hakim, Alright. cerita yang nak dikongsi yang pertama ni, boleh ceritakan? Okey. Pertama sekali, Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar. Benda ni waktu saya masih bertugas sebagai polis bantuan di sebuah estate terletak di Gadit, Alur Gajah. Cerita ni pada tahun 2016. Waktu tu saya masih mula bertugas sebagai seorang anggota polis bantuan estate lah. Ketika tu saya masih orang baru kan, jadi otai dah ajar cara kerja semua. Dan waktu tu hari pertama saya kerja malam. Saya masuk pukul 7 malam, kita terima tugas semua macam biasa. Lepas tu pukul 9 malam saya pergi buat perondaan lah. Buat perondaan seorang diri, naiki motosikal. Kat satu tempat tu, orang panggil rem. Tempat tu dia jauh sikit. Dia macam belah dalam daripada sawit tu. Dalam dia dalam 100 meter lah. Jalan dia daripada tepi jalan. Jadi saya masuk kat situ nak buat rondaan. Saya masuk situ macam biasa buat rondaan. Tiba-tiba bila saya dah sampai dekat rem tu, saya berhenti. Saya gunakan torchlight kepala lah. Saya pandang keliling untuk lihat keadaan. Tiba-tiba saya macam ada terperasan satu mata merah sedang memerhati saya. Lepas tu saya buka torchlight, saya suluh kat mata merah tu. Saya ingatkan lembu ke atau binatang di dalam estate ke. Saya suluh, tiba-tiba benda tu dia terus terbang naik ke atas. Ke atas pokok. Jadi waktu tu pertama kali nampak, jadi saya jadi macam blur lah, takut campur blur kan apa benda ni tu. Kan? Tu saya tinjau juga dalam seminit dua, saya tunggu situ nak cari-cari tengok apa benda tu. Hati rasa tak sedap. Saya start motor, saya jalan. Waktu saya nak jalan tu, pakai gear 1, gear 2, jadi motor rasa macam berat. Macam ada orang menumpang kat belakang.
Lepas tu saya buat macam endah tak endah je lah kan. Saya jalan je lah. Tapi betul-betul rasa motor berat. Dah guna gear 2, full total pun masih berat lagi. Jadi saya dah dapat agak lah macam ada benda menompang kat belakang. Lepas tu hati rasa takut, campur cuak. Jadi untuk memuaskan hati, saya parking tepi sekejap, turun daripada motor. Konon-konon nak cek tayar lah, nak tengok mungkin tayar bocor ke. Sebab jalan dia bukan jalan tar, jalan dia jalan merah. Jalan kampung merah. Okay. Jadi saya tengok, cek tayar semua okey, tak ada masalah kan. Saya naik balik motor jalan. Lepas tu rasa betul-betul hati dah tak sedap. Saya berbisik pada diri sendiri, saya cakap dengan dia, kalau nak tompang, tompang. Tapi bila dah sampai ke tempat nak tuju, kau turun dah cara elok. Bila selepas je saya cakap macam tu, itu motor jadi ringan. Macam aku dah lompat turun daripada motor saya, itu pun jadi ringan macam tu je. Terus laju-laju lah buat pergi ke pondok kawalan, jumpa kawan saya. Malam tu kita 2 orang je, satu shift 2 orang. Saya pun duduk dekat pos kawalan dulu, jumpa kawan. Saya ingat nak bercerita dekat dia lah. Tapi kita orang ada satu pantang bila bekerja ni. Pantang dia, bila dah terjumpa sesuatu, jangan cerita dekat kawan lain. Sebab takut benda ni orang kata akan mengganggu emosi waktu nak bekerja. Jadi mula saya tak tahu lagi pantang tu. Saya nak bercerita lah. Baru saya nak bercerita, kawan saya cakap jangan cerita. Duduk dulu, minum air di segelas, isap rokok dulu, nanti baru sambung pergi buat kerja. Saya pun dah perkena rokok, dah minum air semua. Pukul 9.30 malam, saya sambung balik pergi buat rondaan berseorangan. Waktu tu saya terpaksa pergi dekat kawasan sawit. Orang panggil kawasan tu lot 98. 98 tu datang daripada tarikh pokok tu ditanam, tahun 1998. Jadi pokok tu yang pokok lama lah, kawasan lama kan. Kawasan tu pula dia macam sedikit atas bukit lah. Bila kita lalu kawasan estate ni, biasalah dia ada selekor kiri kanan tu ada bukit kan. Kawasan 98 ni dia memang kawasan bukit. Waktu tu saya dah nak sampai kawasan lot 98 tu, naik motosikal. Tiba-tiba saya ada perasan, waktu tu boleh kurang 50 meter di hadapan saya ada perasan macam ada orang jalan berbaju putih beramai-ramai. Alamak. Saya rasa dalam 10 orang, 15 orang macam tu. Dia melintas jalan daripada bahu kiri estate tu, dia nak melintas ke bahu kanan jalan. Waktu saya dah perasan saya slow kalau sikit kenderaan saya. Saya buka torchlight kepala, saya tinjau lah tengok apa benda tu. Tapi nampak macam cahaya tu, macam orang yang bercahaya dalam melintas jalan. Saya pun orang kata berani-berani takut juga Saya pun lepas dia dah habis jalan, saya pun jalan lah juga pergi ke lot 98 ke sana. Dah tugas kan, terpaksa lah juga pergi. Dah sampai checkpoint yang kedua tu, saya pun dah tengok sekeliling, tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada kejanggalan. Saya pun turun balik. Nak turun balik kawasan yang sama, tiba-tiba macam ada sesuatu benda yang tinggi, dia macam melangkah, macam orang panggil apa, hantu galah. Saya ternampak, tapi saya tak nampak badan dia, saya nampak kaki je. Dia daripada kiri jalan tu, dia sekali langkah je boleh ke kanan jalan. Okay. Saya pun kelam kabut lah. Saya bawa motor laju. Waktu tu dah takut sangat, bawa motor laju, saya balik teriak pos balik. Saya jumpa kawan saya balik, saya nak cerita je, dia dah stop, jangan cerita. Dia ingat dah tahu. Okay. Dia dah dapat agak. Lepas tu saya pun orang kata relax dulu lah. Tak, kita ada rondaan kali kedua pukul 1 pagi. Jadi saya relax dulu dekat pos. Saya rasa macam nak bercerita juga kat kawan saya. Jadi saya pun ceritalah kat dia kan, bagi orang kata tenang sikit hati saya ni. Saya cerita dekat dia sedikit kan, apa yang saya nampak dekat lot 98 tu, kawasan 98 tu. Saya cerita kat dia. Tu dia pun bocor lah rahsia sikit. Dia cakap ada perasan tak belah kiri jalan tu semuanya pakai pagar kawat duri. Bila kawasan nak naik bukit tu, kawat duri tu dia macam terpisah. Dia macam ada orang tak pasang lah kat situ kan. Bersamaan dengan belah kanan tu juga sama juga.
dia macam ada orang kata laluan kat situ. Kawan saya tanya kan, ada perasan? Dia cakap ada perasan. Saya tanya kenapa tak pasang kawat juri kat situ. Dia kata itu memang laluan bunian dekat situ. Dulu pun pernah cuba pasang kawat juri tu. Hari lepas pasang, besok dah tercabut balik, berterabur balik. Jadi pasang pun juga berterabur balik. Jadi dia ambil keputusan tak nak pasang kat situ. Jadi kawan saya tu pun pernah terkena juga. Jadi dia ceritalah kat saya supaya lebih berhati-hati kat situ kan. So masa tu pun dia dah ada pengalaman nampak bunian ni ke macam mana? Saya rasa tu memang bunian lah. Saya punya pegawai sarjan saya pun dia pun ada pernah bercerita kat saya besok hari tu. Itu memang dia katakan kampung lah kat situ, kampung bunian. Okey, Hakim, tadi Hakim ada cakap pasal RAM. RAM ni apa sebenarnya? RAM ni dia sebenarnya adalah tempat kumpul buah sawit. Oh, RAM ni tempat kumpul buah sawit lah. Okey. So, satu pengalaman yang menarik tau. Yelah, kita sebelum ni tak ada cerita pasal polis bantuan yang nak kena ronda malam-malam ni. Tapi macam mana Hakim ni boleh ada keberanian nak ambil kerja ni? Tahu tak yang sebelum ni kena ronda malam? Sebenarnya saya meronda ni saya dah tahulah sebenarnya meronda. Tapi saya tak tahu pun ronda tu kena seorang. Oh, okey. So masa tu tabah je lah tak nak, orang kata terpaksa lah sebabkan kerja. Kita nak tahu yang tu ada ke first time nampak benda-benda macam tu? Betul. Itu waktu kali pertama saya shift malam dan kali pertama saya nampak benda macam tu. Pertama kali shift malam pertama terus jumpa je Betul. Sebelum pun saya dah seminggu dah kerja tapi semua shift siang. Oh, okey. Tapi masa siang tu ada tak cerita-cerita yang tak sedap dah dengar dah mula? Alhamdulillah lah waktu siang tu tak ada apa-apa lah saya nampak. Macam waktu malam tu bila kita lalu kat kawasan situ memang agak gerun sikit lah. Kat kawasan tu bila malam je tepat-tepat pukul 9 malam kawasan tu akan jadi macam berkabus. Oh, yelah betul. Okey, yang tu tadi cerita yang pertama cerita yang pertama. Ada cerita kedua nak kongsi yang sama? Sebenarnya dalam satu hari saya shift malam tu saya dah 3 kali saya terkena gangguan. Oh, okey, boleh cerita? Itu tadi pukul 9.30 malam. Sekarang ni waktu pukul 1 pagi pula. Saya okey. ronda kali 3. Alright. Waktu pukul 1 pagi tu saya kena pergi ke checkpoint yang ke nombor 3. Kawasan yang ketiga tu adalah kawasan anak pokok. Di tempat kita tanam anak pokok kelapa sawit. Tepi pokok kelapa sawit tu, kawasan dia tu ada satu rumah banglo. Rumah banglo tu besar juga. Tempat rumah banglo tu adalah kita simpan baja, racun, alat-alat untuk buat cuci tanam lah. Dulu kat rumah banglo tu pun ada seorang lah Indon bekerja situ. Dia duduk kat situ. Tapi dia duduk dalam seminggu, lepas tu dia dah lari. Dia dah tak berani duduk situ seorang, dia nak duduk kat kawasan perumahan estate dengan kawan-kawan dia. Okey. Jadi kita pun pelik lah nak korek rahsia kan, kenapa sangat kan dia nak duduk kawasan situ. Kawasan perumahan kawan dia tu kan. Kita korek rahsia dengan dia, tanya dia kenapa kan. Tu dia cerita lah, tiap-tiap malam dia dalam pukul 12 malam atau 1 pagi dia akan dengar bunyi orang cakar keliling rumah. So rumah papan. Dia akan dengar orang bercakar lah, dia dengar orang berlari kat kawasan kaki 5 rumah tu. Dia akan dengar macam-macam lah gangguan. Jadi dia tak tahan, dia minta dengan manager, minta tukar rumah. Dia tak nak duduk kat bawah tu lagi. Jadi rumah tu memang agak keras lah. Dan waktu malam tu pula, saya waktu ronda ke 1 pagi tu, saya tak tahu lagi cerita tu. Jadi saya ni pergi duduk kat rumah banglo tu, seorang-seorang. Okey. Saya duduk kat situ. Waktu 1 pagi saya duduk situ seorang-seorang sambil saya memerhatikan kawasan anak pokok tu. So kawasan anak pokok tu banyak lembu selalu datang. Jadi kita kena duduk lama sikit lah memerhatikan. Takut-takut ada lembu masuk kan. Saya tengah duduk, tiba-tiba saya duduk dekat luar rumah. Saya tak berani masuk dalam. Kat dalam rumah tu saya dengar bunyi orang tengah masak. Kawasan dalam rumah tu. Macam rumah tu sebiji saya dengar bunyi kuat. Kotong-kotong tengah masak. Jadi saya pun terkejut lah. Dalam fikiran saya ingatkan Endon tu masih duduk situ lagi kan. Pekerja masih duduk situ lagi. Saya pun ketuk lah pintu. Saya ketuk pintu, ingatkan nak join sekali lah, duduk dengan dia, lepak dengan dia kan. Ketuk pintu, macam
tak ada ni orang jawab. Dah bagi salam tu tak ada orang jawab. Tapi masih dengar lagi orang memasak. Jadi saya pun pergi ambil jalan, saya nak ke belakang rumah banglo tu, pintu belakang. Kat situ kawasan dapur dia kan. Saya ketuk situ kuat-kuat pintu dia, tiba pintu dia terbuka. Alamak, Bila terbuka. pintu pintu dia tiba-tiba terbuka sendiri. Lepas tu saya pun masuk lah kan, langkah satu kaki kat rumah tu. Saya rasa macam badan macam takut, jadi macam tak sedap tau. Lepas tu saya tinjau lah ke dalam. Tengok rumah gelap je. Tapi tadi dengar bunyi orang masak. Saya ambil keputusan, saya tak nak masuk dalam, so duduk luar. Pusing balik, tak jadi masuk. Lepas tu saya tak jadi masuk. Kat luar rumah tu ada satu pondok. Saya duduk lah kat pondok tu. Sambil-sambil tu saya memerhati. Lepas tu saya terdengar bunyi macam orang bersiul. Tapi bunyi siul tu macam lagu lama tau. Dia bersiul macam mainkan lagu yang lama. Aduh. Saya pun dah lupa siul macam mana. Jadi hati pun rasa tak sedap. Saya start motor. Saya ronda ke kawasan pejabat. Saya ni jenis, orang kata kita kena ronda ikut jalan raya. Tapi saya tak jalan raya. Saya suka ikut jalan tanah merah dalam estate tu. Saya suka jalan dalam. Jalan dalam tu dia akan tembus pergi ke pejabat estate pula. Jadi bila saya dah jalan nak pergi ke pos, saya kena ikut jalan dalam. Memang suka ikut jalan dalam. Lepas tu bila dah sampai kat kawasan pejabat berdekatan dengan situ, dah sampai kawasan pejabat, saya pandang keliling pejabat tu. Kat pejabat tu berpagar, saya lalu tepi pagar, nampak seorang kelibat budak tau. Kat tepi, orang kata tepi dinding pejabat tu. Saya pun berhenti motor, saya suluh lampu kat budak tu. Tapi macam tak nampak, macam sama-sama budak tu. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh berani. Tiba-tiba saya berhenti, saya tegur lah dia. Saya jerit-jerit kan, panggil, buat apa kat situ kan, dah pukul berapa dah ni. Saya ingatkan pekerja estate, anak pekerja estate ni. Anak pekerja estate ni biasalah nakal sikit kan. Saya ingatkan orang main kat situ. Lepas tu saya duduk situ, seminit 2 minit juga saya panggil kan. Malah nak masuk kat pejabat tu, kena buka pagar kan. Jadi saya berhenti kat tepi lah. Saya suluh panggil sound dia kan, buat apa kat situ semua. Dia macam takut tau, dia macam tinjau kita kan. Lepas tu bila saya suluh, tiba-tiba baru saya terfikir, tengok jam dah pukul 2.30 pagi. Mana pula budak berani main seorang-seorang dalam kawasan, orang kata kawasan pejabat ni dah pukul 12.30 pagi. 2.30 pagi. Itu saya terfikir, baru saya tergerak hati, cakap ini bukan budak ni mesti benda lain. Jadi saya start motor, saya balik ke pos kawalan. Lepas kawalan, saya pun, orang kata kawan saya nampak muka saya macam pucat lah. Tapi bagi saya rasa macam okey je. Tapi bila kawan saya tengok muka saya macam pucat, dia tanya dekat saya lah, kenapa muka pucat? Saya kata tak ada, okey je kesihatan saya kan. Tapi dia cakap memang muka nampak pucat. Jadi dia suruh saya duduk dulu, relax dulu. Dia cakap malam ni tak payah meronda, biar dia ambil tugas saya, dia meronda. Itu je lah. So mungkin dia pun dah tahu kot yang hakim masa tu dah nampak benda bukan kan. So masa kau nampak budak tu, dia memang tak nampak muka lah kan? Betul. Budak tu dia nampak macam sama-sama, macam bayang-bayang tau. Tapi bila kita tengok, memang betul kita nampak budak. Jarak masa tu hakim dengan benda tu berapa jauh agaknya? Dalam berapa meter? Dalam boleh kurang 20 meter lah, boleh kurang ke 15 meter macam tu. Ush, seram jugalah kalau aku nampak budak-budak siap main tinjau-tinjau kan? Dia duduk kat tepi tiang, tepi dinding pejabat tu, dia tinjau-tinjau kita. Macam tu. Okey. Nampak macam lelaki ke perempuan budak tu? Saya nampak macam seorang budak lelaki lah. Tinggi dia pun tak tinggi sangat lah, macam budak darjah 1 kan tinggi dia. Okey. Kejadian ni ada bagi tahu dekat orang yang jaga tu tak? Macam tadi Hakim cakap, ingatkan anak pada bantu tu yang Indo tu kan? Saya tak bagi tahulah. Besok pagi tu saya terus, sarjan saya akan datang setiap 7 pagi. Dia akan ambil buku laporan, dia akan cek. Waktu tu lah saya bercerita dekat dia.
Saya cerita kat dia macam-macam saya kena malam tu. Saya fikir pun macam nak berhenti, tapi dia bagi ayat-ayat semangat supaya jangan berhenti lah kan semua kan. Tu dia pun ceritalah benda yang sebenarnya. Sebab dia dah 15 tahun kerja kat situ. Dia kira macam dah tahulah segalanya kat situ. Jadi dia ceritalah tepi pejabat tu sebenarnya ada satu batu besar tau, batu gajah. Atas batu tu ada lagi satu batu. Dia macam bertindih. Ada dua batu bertindih itu. Satu atas batu tu macam ada satu, macam saya tengok macam pokok getah tau. Yang tinggi dia boleh kurang dalam 5 meter. Boleh kurang lah dalam 5-4 meter. Jadi dia cakap kat batu tu sebenarnya adalah laluan untuk dia cakap salah satu kampung bunian lah dia cakap duduk kat dalam batu tu. Jadi dia cakap kalau apa-apa yang malam tu nampak dekat office tu kat pejabat, dia cakap kalau boleh jangan tegur. Dia cakap selepas pukul 12 malam. So lepas Hakim kan ada tegur budak tu kan, ingat kan orang biasa so Hakim panggil. Lepas tu tak ada demam ke apa? Alhamdulillah lah, semangat saya kuat jadi tak ada apa-apa lah. Tak ada demam semua. Sesuai jadi polis. Bagus. Ada lagi cerita selepas tu? Selepas tu tahun 2018 bila saya dah biasa terkena macam tu. Jadi tahun 2018 saya ambil keputusan untuk berhenti lah untuk kontrak saya. Sebab saya ada sakit misteri. Okey. Sakit misteri. Macam mana tu? Sakit misteri ni dia macam saya tiba-tiba boleh pengsan. Kadang-kadang tengah bawa motor boleh pengsan, tengah bekerja tengah pengsan. Jadi kita pun orang tu takut juga kan. Pergi hospital cek semua, hospital cakap tekanan darah okey. Semuanya okey, tak ada masalah. Jadi dia pun hospital pun tak tahu apa penyakit tu. Jadi kita ambil untuk scan otak lah. Gunakan terowong tu kan. Terowong yang scan tu. Kita scan situ. Kali pertama scan dia cakap semuanya normal, tak nampak apa-apa. Jadi mak saya tu, orang kata mak ni kata dah risau lah kan. Jadi dia minta lah buat layuan untuk scan kali kedua untuk kepastian. Bila dia scan kali kedua ni, doktor cakap mungkin hitam ni disebabkan otak. Jadi dia nak scan otak je, scan kepala. Bila dia scan kepala, dia seraput kepala saya ni macam ada, orang kata macam darah beku. Dia cakap darah beku. Jadi dia cakap makan ubat je lah. Itu je lah yang dia boleh katakan kan. Atau operation. Jadi kita pun orang kata selain daripada doktor ni, kita guna juga cara kampung. Cara kampung ni kita pergi berubat dengan ustaz. Lepas tu nak pergi berubat dengan ustaz ni, saya pergi ke Palong 18. Jumpa dengan seorang ustaz ni. Pergi jumpa dengan ustaz ni, pada besok lepas kita dah jumpa doktor, lepas tu kita jumpa ustaz pula. Ustaz ni dia katakan lah, lepas dah jumpa tu dia cakap ada sesuatu benda ni dia dah berkenan dekat saya. Disebabkan saya ni selalu datang kat kawasan dia, jadi benda tu dah berkenan dekat saya. Setiap kali dia datang dekat dengan saya pengsan. Ustaz tu cakap betul. Berat. Okey, masa kau pengsan tu kan, ada ke mimpi apa-apa ke, atau pernah mimpi ke yang bukan-bukan? Pernah juga mimpi. Baru 2-3 kali waktu tu ada termimpi macam seorang remaja perempuan, baju putih, ya, berambut panjang. Dia cakap dia dah suka kat saya. Dia tu. Tapi dalam mimpi tu saya cakap dengan dia, saya tak suka kat dia, saya tak nak dia. Ya, tapi dia macam berdegil juga. Dia cakap dia takkan ke mana-mana, dia akan dekat juga dengan saya. Hari jugalah saya jumpa ustaz tu. Dia dah bagi air penawar semua. Lepas tu tahun 2018 barulah saya punya sakit pengsan tu dah pulih lah. Dah tak ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Nanti mungkin Hakim boleh share dengan kita kan ustaz mana yang merawat tu. Sebab kita sebenarnya selain ramai nak kongsi cerita seram, ramai juga yang tanya Santai Cik boleh tak saya nak tahu dapat rawatan kat mana, boleh tak bantu kami? Sebenarnya kami ni tak boleh pun nak bantu yang tu kan.
Tapi insya-Allah lah, kalau yang mana tengah tengok ni pun insya-Allah boleh komen kat bawah pusat rawatan mana yang boleh dikongsikan bersama. Sebab kami tak boleh bantu yang part tu lah kan. Mungkin nanti Hakim boleh kontak kita kan. Saya pun sebenarnya, saya lepas dah kena penyakit tu sama 2 tahun jugalah, daripada tahun 2017 sampai 2018. Jadi saya punya ingatan ni, setiap kali kita kena, ingatan kita akan lost tau. Kita akan jadi cepat pelupa. Okey. Mungkin hari ni kita buat apa, lepas dah 3-4 hari kita takkan ingat. Jadi saya punya penyakit jadi macam tu lah. Tapi so far macam dalam tahun ni, tahun lepas jumpa ustaz tu dah okey lah. Alhamdulillah dah okey lah. Tapi saya pun dah lupa nama ustaz tu. Alamat dia pun saya dah lupa. Yang ingat mak saya je lah. Tapi ustaz tu orang kata kira famous juga lah kalau kat Palong 18 tu. Okey, kita nak beralih ke cerita yang ketiga. Okey. Sekarang ni saya dah ambil kontrak sebagai seorang orang kata polis bantuan estate sebab ada tergangguan kat situ. Dan selepas tu sekarang ni saya bekerja sebagai security TNB. Benda ni kira masih baru jugalah, pada bulan tahun 2001 bulan 3 kalau tak silap saya. Waktu tu siapa orang Rembau dia masih tahu punya jabat TNB Rembau. Dan tu pun orang kata memang dah lama, 20 tahun ke 30 tahun bangunan tu. Jadi waktu tu sama juga saya shift malam. Tak, saya ni orang kata bergila shift dengan kawan, seminggu siang seminggu malam. Waktu tu saya shift malam. Pukul 7 malam tu saya dah terima tugas semua. Kawan saya semua dah balik. Jadi pukul 8 malam tu waktu saya nak meronda lah. Nak meronda pergi berpusing-pusing dekat pejabat tu. Waktu tu saya pergi ke floor belakang, kawasan pejabat bahagian belakang. Saya tengah jalan, tiba-tiba saya perasan di sebelah kiri saya tu ada satu kursi pejabat tu yang ada roda, tiba dia beralih ke belakang. Baik. Jadi saya pun perasan, jadi saya pun terkejut lah kan. So saya pun tinjau lah bawah meja tu, takut ada kucing ke, ada apa benda ke. Bila saya tinjau, saya tengok tak ada apa-apa pun. Jadi saya pun tolak balik kursi tu, betulkan balik kursi tu. Saya pun terus jalan ke belakang, ronda ke bahagian belakang pejabat lah. Lepas saya ronda bahagian belakang pejabat semua, lepas tu semuanya okey lah, tak ada masalah. Lepas tu pukul 12 malam, sebelum ni kawan saya pun pernah kena juga. Dia pun pernah cerita kat saya pun dah tahu cerita ni. Dia cerita kat saya, setiap pukul 12 malam atau 1 pagi, di tingkat 2 tu, memang kawasan tingkat 2 tu memang orang panggil store kat situ. Dia simpan file, kalau cacik cleaner ni, dia simpan vacuum lah, dia simpan penyapu alat-alat cleaner dia kat situ. Jadi tingkat 2 ni kita takkan ronda lah. Kat tingkat 2 tu, kawan saya cerita pada pukul 12 malam atau 1 pagi akan bunyi vacuum. On sendiri tanpa ada orang buka semua kan. Tiba-tiba vacuum on. Saya dah dengar cerita tu. Jadi saya macam ingatkan dia nak mempermainkan saya lah kan, nak takut-takutkan saya kan. Jadi saya pun tak ambil peduli lah. Pada malam saya kerja tu, pukul 12.30 malam je tu, tiba-tiba saya tengah duduk kat floor tingkat 1, tengah relax kat situ. Tiba-tiba saya dengar bunyi, macam bunyi berdesing. Tu saya dengar tu rupa bunyi vacuum. Jadi saya pun terfikir balik cerita kawan saya tu kan. Betul juga kan, betul ke tak betul kan. Jadi saya pun ambil torchlight, saya pergi tingkat 2. Saya nak tinjau, takut mungkin ada staff yang saya tak tahu masih bekerja ke kan. Itu fikir positif lah waktu tu. Jadi saya pun tinjau, saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, saya nampak vacuum tu memang on sendiri. Aduh. Jadi saya pun, orang kata malas nak fikir panjang, saya off plug, saya gulung balik wire vacuum tu, saya simpan kat tepi. Lepas tu saya turun. Lepas saya turun kat tingkat 1, tak sampai, orang kata tak sampai setengah jam lah, lebih kurang dalam 20 minit je tu, tiba-tiba bunyi lagi sekali vacuum tu. Jadi saya pun naik balik kat tingkat 2 tu, saya tinjau, saya nampak vacuum tu masih on. Saya pun jadi hairan lah, tadi saya dah kemas, dah gulung semua, macam mana vacuum ni boleh on balik kan.
aku malas fikir panjang. Sebab kita pun waktu kerja boleh bantu dulu pun kita terbiasa kena macam tu. Jadi bagi saya yang ni orang kata macam dah biasa lah kan. Tak takut, tak berani sangat lah. Saya pun gulung balik, tutup balik semua. So gulung simpan balik. Saya pun berbisik dekat diri saya sendiri lah. Saya cakap dengan dia, kalau boleh kau nak main benda lain, jangan main vacuum ni. Aku dah penat nak guna tangga, naik tingkat ni nak betulkan vacuum. Saya cakap macam tu. Lepas tu saya nak turun tangga. Ya, lepas saya turun tangga. Tiba-tiba saya dengar tingkat 2 tu bunyi pintu tertutup. Macam orang hentak pintu. Macam saya terdengar, saya terkejut. Tu saya nak, orang kata nak pusing balik kan, nak naik tingkat 2 kan. Saya pusing tingkat 2. Saya pandang belah ceiling tangga tu, belah atas tu. Dan nampak macam kepala tu tengah pandang ke arah saya. Badan dia saya tak perasan, tapi saya nampak kepala. Sekejap, kepala tu terapung ke? Ya? Kepala tu terapung ke? Dia kepala tu dia macam merangkak kat merangkak kat ceiling. Oh, kepala saja. Tapi saya perasan kepala je lah waktu tu. Badan dia saya tak perasan lah. Lepas tu sedangkan kabut, saya baru 2 langkah turun tangga, saya jatuh pingsan. Kau terkejut. Jadi lepas saya dah pingsan tu, saya ada center. Jadi center TMB ni dia akan telefon setiap 1 jam. Kalau saya miss booking. Jadi dah pukul boleh kurang 4 pagi. Saya kena tu pukul boleh kurang nak dekat pukul 3 pagi. Saya dah pingsan sampai 4 pagi, center telefon. Saya dengar lah bunyi nada ring telefon tu. Saya angkat, saya jawab. Saya cakap saya dah diganggu lah. Jadi diorang pun orang kata dah bagi kata-kata semangat. Saya pun turun kat bawah. Saya duduk luar bangunan. Saya tak nak masuk dalam. Waktu tu saya tak kisah apa jadi ke, gaji kena tolak sebab orang kata tak jalankan tugas ke, saya dah tak kisah. Yang penting saya selamat. Okey. Jadi itulah cerita saya. Okey, masih bertugas kat situ atau sekarang dah bertugas lain? Sekarang saya masih bertugas sebagai security TNB. Jadi pengalaman tu masih ada lagi tak lepas tu kena ataupun dah jadi satu kebiasaan? Jadi benda tu dah jadi orang kata kebiasaan lah. Kadang-kadang bila saya jaga pejabat waktu malam, saya akan dengar kat bahagian tingkat 1 tu, bahagian belakang dia, saya akan dengar bunyi orang berlari lah. Macam ada satu keluarga sedang bergurau-gurau dekat belakang dengan orang berborak. Jadi kita macam dah terbiasa, jadi kita tak ambil peduli lah. Biarlah apa pun yang terjadi. Yang penting kita selamat. Rasa takut tu dah tak ada macam dulu sangat lah Betul. Jadi kita dah orang kata macam dah terbiasa. Jadi benda tu kita dah tak ambil endah dah. Apa dia nak buat. Yang penting kita kerja kita selamat. Jadi saya pun waktu tu ada bertanya juga dengan orang lama kan, pekerja lama, staff TMB kat situ. Diorang pun ada cakap bangunan ni pun memang dah lama, jadi memang agak keras sikit. Lagi-lagi kat tingkat 2 tu memang ada laluan dia. Saya tanya dia apa yang selalu berada kat tingkat 2 tu. Dia cakap ada orang tua lah. Dia pun pernah nampak juga waktu dia shift dia kerja malam. Dia pernah nampak juga ada satu susuk orang tua pegang tongkat. Tongkat tu macam tongkat lama, akar. Jadi dia cakap dengan saya bila malam tu tingkat 2 kalau boleh jangan pergi langsung. Biarlah ada bunyi apa sekalipun jangan pergi masuk tingkat 2. Sebab bukan orang je, rupanya dah ramai lah orang pernah terkena. Dan saya pun ada pernah dengar cerita daripada kawan-kawan, ada seorang budak baru nak masuk shift malam. Dia orang kata dia dah nampak juga kena gangguan juga. Dia pun pergi tingkat 2 tu. Bila dia nak turun tangga tu, dia tak jumpa tangga. Alamak. Turun tu, dia macam bermain dekat situ je. Dia pusing tengok masih tingkat 2. Pusing masih tingkat 2. Lepas tu dia cubalah azan. Waktu lepas dia azan tu, dia nampak ada satu lembaga seperti Pontianak sedang merangkak turun tangga nak pergi kat dia. Lepas tu dia terus pingsan. Pukul 7 pagi, kawan-kawan datang ambil dia. Kita jumpa dia kat tangga tu. Bila kita tanya kenapa tidur kat sini, dia ceritalah apa yang dia nampak.
dia terus demam dan dia terus berhenti kerja. Oh, okey. Kau selamba sebut pon kita orang kat sini mengemang baik dengar cerita kau. Tapi aku cerita ni, ini bukan cerita rekaan lah, ini memang cerita betul. Okey, faham. This kerja kau ni perlukan satu keberanian tau. Kalau tak berani pisang. Tahu orang cakap. Tapi aku memang respect selalu yang mana jadi polis, yang mana jadi security guard ni. Memang kau kena tanamkan rasa semangat tu tau. Kalau kau lemah semangat, habislah. Kalau orang macam Hakim ni pun dia boleh rasa takut lagi kan, terkejut benda tu kan. Kalau aku lagi aku nampak terus Assalamualaikum, tidur kat situ lah. Okey, Kim, satu soalan, ada tak satu apa-apa doa yang kau amal ke? Sebab yelah kau dalam kerja dalam security ni kan selalu bermain dengan benda-benda macam ni. Ada tak doa yang kau boleh share ke kat dorang ataupun just surah lazim? Macam saya lah yang biasa saya amalkan sebelum masuk kerja shift malam. Saya akan selawat Nabi 3 kali. Dan saya akan baca ayat kursi. Lepas tu baru saya melangkah terus masuk ke dalam pejabat. Okey, yang tu adalah perkongsian daripada Hakim. InsyaAllah satu juga kan tips untuk korang yang mana mungkin baru masuk rumah, kita tak tahu atau perlu masuk ke tempat-tempat yang gelap and lewat malam. Okey Hakim, thank you sebab cerita dengan kami. So sebelum tu ada tak sikit nasihat yang nak bagi pada pendengar-pendengar Santai Chill? Sebenarnya pendapat saya sendirilah. Kita ni orang kata tak boleh takut sangat, tak boleh terlampau berani sangat. Betul. Kita kena biasa-biasa je orang kata. Kalau kita takut sangat, benda tu dia dapat tahu yang kita yang takut dengan dia, jadi benda tu lebih suka dengan kita. Kalau kita terlampau berani sangat, benda tu akan terasa tercabar dan dia akan cabar kita, dia akan nampakkan diri dia kat kita, dia akan uji kita. Jadi nasihat saya, kalau boleh kita orang kata santai lah, relax lah bila bekerja tu. Bersederhana lah Jangan takut. Dengar tu guys, jangan takut sangat, jangan berani sangat. Buat relax je. Kalau kau takut tu pun kalau boleh orang kata jangan nampak takut sangat lah Hakim kita buat tak takut lah, kita buat relax macam tak ada apa-apa berlaku. Okay, thank you Hakim sebab berkongsi dengan kita orang. Mungkin nanti kalau ada cerita lagi nak cerita dengan Santai Chill, jangan malu-malu untuk call, okay? Okay, boleh. Alright, cantik. Tak tahulah kalau dia orang nak dengar lagi, ada cerita lagi ke? Sebenarnya saya dah bekerja sebagai polis bantu ni dah 3 tahun. Jadi banyak orang kata pengalaman yang saya nampak, yang saya kena sebenarnya banyak. Jadi pengalaman yang saya tak boleh lupakan waktu hari pertama saya shift malam tu je lah. Satu hari kita kena. So kalau ada orang request nak part tu boleh ke? Saya rasa kalau saya ada masa lapang, saya boleh kongsikan. InsyaAllah lah So yang mana rasa-rasa nak part tu boleh request kat bahagian komen. Kod-kod lah kalau nanti Hakim lapang, dia tergerak hati nak share dengan kita orang. Okay, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk tanda sokongan kepada orang. Dan juga yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Sokong kita orang yang buat konten-konten untuk menghiburkan anda semua. Okay, see you pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.